الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-9 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis ini berkenaan dengan tajuk mudah dan tidak menyusahkan. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang aku larang kamu melakukannya, maka janganlah kamu lakukannya. Maka hendaklah kamu jauhinya. Dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu lakukannya sekadar kemampuan kamu. Sesungguhnya telah binasalah kaum sebelum kamu lantaran banyak bertanya mereka dan banyak menyalahi para nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab berpegang dengan Al-Kitab dan As-Sunnah pada bab mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang bernombor 6777. Manakala Imam Muslim pula meriwayatkannya dalam kitab Kelebihan pada bab mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak banyak bertanya kepadanya pada perkara yang tidak penting. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, hadis ini sangat penting. Para ulama telah menyebut bahawa hadis ini sangat penting dan jelas mempunyai banyak faedah, sehingga mereka menjadikan hadis ini sebagai hadis yang sewajarnya dihafaz dan dikaji. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam syarah Muslim ketika membincangkan tentang hadis ini bahawa ini adalah di antara asas Islam yang penting dan di antara jawami'ul kalim, kalimah yang ringkas tetapi mengandungi makna yang luas. Ini anugerah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini mengandungi hukum-hukum yang tidak terhitung banyaknya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami pula menyebut bahawa hadis ini di dalam syarahnya terhadap hadis 40 bahawa ini adalah satu hadis yang begitu besar, mengandungi kaedah-kaedah agama dan rukun-rukun Islam. Oleh itu sewajarnya ia dihafaz dan diberikan perhatian. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, selain daripada kedua-dua imam ini, ramai lagi dari kalangan para ulama yang membuat penjelasan dan penerangan terhadap hadis ini. Dan kepentingannya terletak kepada nasihat dan petunjuk yang terkandung di dalamnya, iaitu beriltizam dengan syariat Allah yang tidak dapat lari daripada dua keadaan, sama ada ianya suruhan ataupun larangan. Juga terletak pada peringatan yang diberikan tentang kemestian mematuhi garis sempadan yang telah disebutkan oleh kitab Al-Quran dan dititirkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa melampaui batas ataupun mencuaikannya, dan tanpa meninggalkannya ataupun mengurangkannya. Dan kepentingan ini jelas kelihatan pada perbahasan yang kita akan huraikan yang menyingkap makna hadis dan objektifnya, serta menjelaskan tentang kebenaran kata-kata para ulama yang dinyatakan di atas. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafazkan hadis ini? Sebab wurud kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan hadis ini dapat dilihat melalui riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada kami. Baginda bersabda, Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajja, fahujju. Faqala rajulun, akullu amin ya Rasulullah? Fasakata, hatta qalaha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am, lawajabat. ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Hadis ini bermaksud Rasulullah SAW ketika berkhutbah, Rasulullah bersabda, menyeru, wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas kamu haji. Maka hendaklah kamu mengerjakannya. Lantas ada seorang lelaki bercelah, apakah ianya setiap tahun, wahai Rasulullah? Baginda Rasulullah SAW diam, sehingga lelaki itu bertanya, mengulangi sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW jawab, kalau aku katakan ya, nescaya wajiblah. Dan kamu sekali-kali tidak mampu untuk melaksanakannya setiap tahun. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Sesungguhnya telah binasa kaum yang terdahulu daripada kamu disebabkan mereka banyak bertanya dan banyak menyalahi para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu, maka lakukanlah sekadar kemampuan kamu. Apabila aku melarang kamu daripada melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Hadis ini disebut dalam kitab Al-Hajj, bab kefarduan menunaikan haji sekali seumur hidup, bernombor 1337. Siapakah lelaki yang bertanya tadi berkenaan dengan kewajipan haji ini? Disebut bahawa lelaki yang bertanya tadi ialah Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ibn Majah telah menceritakan dalam hadis dalam kitab sunannya daripada Abu Abbas bahawa Al-Aqra' bin Habis ini telah bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, haji itu pada setiap tahun atau sekali sahaja? Jawab baginda, bahkan sekali sahaja. Sesiapa yang berkemampuan, maka itu adalah sukarela, tatawwu'. Pada riwayat Abu Hurairah disebut, pada riwayat yang dalam Abu Daud disebut, faman zada fahuwa tatawwu'. Faman zada fahuwa tatawwu'. Sesiapa yang menambah, melebihkan, maka itu adalah volunteer, sukarela. Faman arada falyatatawwu', atau faman arada fayatatawwu'. Sesiapa yang menambah, maka lakukanlah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa peristiwa ini berlaku ketika Hajjatul Wada', ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkhutbah pada orang ramai sambil menjelas dan mengajar mereka petunjuk agama dan kefarduan lain. Antara perkataan yang perlu diberi perhatian dalam hadis ini ialah yang pertama, sabdaan Nabi, nahaitukum anhu. Apa maksud nahaitukum anhu? Aku melarang kamu dari melakukannya, iaitu aku meminta kamu supaya tidak melakukannya. Fajtanibuhu. Kalimah fajtanibuhu maksudnya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Ataupun letakkan ia ke tepi. Buanglah ke tepi, tinggalkanlah ia. Sabdaan Nabi, amartukum, aku perintahkan kamu, iaitu aku meminta kamu supaya kamu melakukannya. Mastata'tum, mengikut kemampuan kamu. Itu sekadar mana yang kamu mampu melaksanakannya. Perkataan ahlaka telah binasa, maksudnya menjadi sebab kepada kemusnahan. Ini disebabkan kaum terdahulu mereka telah diwajibkan ke atas mereka hukuman di dunia dan di akhirat. Kathratu masailihi, banyak bertanya. Salahkah banyak bertanya? Banyak bertanya ni maksudnya mereka banyak mengemukakan soalan, terutama dalam perkara yang tidak diperlukan. Jadi kalau tidak perlu, jangan tanya.
Dan ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka menyalahi para nabi. Iaitu mereka menderhakai para nabi, mereka meragui terhadap berita-berita yang dibawa oleh nabi. Mereka suka berjidal, berdebat terhadap syariat yang dibawa oleh nabi mereka. Muslimin muslimat sidang penonton yang dikasihi sekalian, antara kandungan hadis yang sempat ataupun yang perlu kita berikan perhatian pada kali ini ialah hadis ini yang pertamanya Nabi bersabda, sesuatu yang aku larang kamu dari melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Kalimah larangan an-nahyu di sini, nahaitukum ataupun ahin nahyu, yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa beberapa makna. An-nahyu larangan, yang terdapat dalam hadis ini membawa salah satu daripada dua makna. Dan kedua-dua makna ini merupakan asas kepada penggunaan sirah ataupun lafaz an-nahyu ini di kalangan para ulama. Dan kedua-dua nas ini memberi maksud makruh ataupun haram. Maksud yang haram ataupun larangan yang haram bila di sana terdapat beberapa bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat dalil yang menunjukkan bahawa larangan tersebut membawa makna haram. Ini bermakna orang mukallaf haram melakukan apa yang dilarang. Sekiranya dilakukannya juga, maka ia dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak di dunia dan di akhirat. Contoh larangan yang haram, yang pertama, tegahan daripada berzina. Haram, ada dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina. Begitu juga meminum arak, haram, disebut dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansab. Larangan memakan riba, haram. La ta'kulu riba, ad'afan mudha'afah. Larangan mencuri, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ataupun wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Begitu juga larangan membunuh jiwa tanpa kebenaran syarak, larangan mendedahkan aurat, larangan wanita menunjukkan perhiasan di hadapan lelaki yang mahram, lelaki ajnabi, larangan berdusta, larangan menipu, larangan merasuah, larangan mengumpat, mengadu domba, menyebarkan kerosakan, memfitnah dan sebagainya. Yang mana tegahan tersebut memang terdapat dalam syariat Allah dan dituntut untuk kita meninggalkannya secara wajib dan mesti meninggalkannya. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, tegahan-tegahan seperti ini mestilah ditinggalkan semuanya, sama ada kecil ataupun besar. Dan tidak harus bagi seorang mukallaf melakukan sesuatu pun daripada larangan ini, kecuali dia melakukannya kerana darurat, kerana terpaksa. Terpaksa pun berdasarkan kepada garis panduan dan syarat yang diterangkan oleh syariat agama. Itu larangan yang pertama yang membawa maksud haram. Manakala larangan yang kedua yang membawa maksud makruh, ataupun kadang-kadang dinamakan larangan tanzih, iaitu larangan apabila Allah Ta'ala melarang daripada melakukan perkara ataupun sesuatu tindakan yang terdapat dalil yang menunjukkan bahawa larangan tersebut membawa makna makruh. Maksudnya bukannya membawa maksud haram. Ini bermaksud seseorang yang mukallaf tidak diharamkan melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang. Sekiranya dilakukannya, maka dia tidak dihukum. Itu bermaksud larangan makruh. Dilarang melakukannya, tapi bila buat tidak dihukum. Apakah contohnya? Contohnya larangan daripada makan bawang. Bawang besar. Ataupun bawang putih yang mentah, yang tidak dimasak. Larangan ini kepada sesiapa sahaja yang ingin melakukan solat berjamaah ataupun solat Jumaat. Nak pergi ke masjid. Maka dia dilarang untuk makan bawang. Kerana bau yang terhasil daripada bawang itu. Begitu juga semua benda yang mempunyai bau, yang tidak menyenangkan. Dan lain-lain perkara yang dituntut dalam syariat. Supaya semua orang mukallaf meninggalkannya. Tetapi tuntutan itu bukanlah dalam bentuk mesti ataupun wajib. Ia hanyalah makruh. Larangan ini ataupun sebahagiannya boleh dinamakan ataupun boleh dilakukan juga dalam keadaan darurat ataupun tidak darurat. Tetapi bagi seorang muslim yang bertakwa, mereka tidak akan melaksanakannya. Bahkan mereka meninggalkannya mengikut kemampuan mereka.
sebab tidak disukai. Perkataan darurat yang darurat pun menjadi perkataan yang viral juga dalam 2-3 hari ini. Tapi dalam konteks pembelajaran kita ataupun kupasan kita pada kali ini ialah darurat dalam agama. Darurat yang hingga boleh mengharuskan perkara yang dilarang. Contohnya ad-darurat tubihul mahdhurat. Ada satu kaedah, ad-darurat tubihul mahdhurat. Darurat yang mengharuskan perkara yang dilarang. Kita mengetahui bahawa semua larangan haram dan wajib kita tinggalkan semua sekali. Kadang-kadang mukallaf menghadapi situasi yang memaksanya untuk melakukan perkara tersebut, iaitu perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang tadi. Sekiranya dia tidak melakukan perkara haram tersebut, dia akan susah ataupun dia akan menghadapi kebinasaan. Di sini kita dapati syariat agama ini maha bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala telah meringankan kepada hamba-hambanya dengan mengharuskan kepada hamba-hambanya melakukan sesuatu yang dilarang pada awalnya. Dalam keadaan biasa haram dan dikenakan dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alayh, innallaha ghafurur rahim." Sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar yang dimakan itu, maka ia tidaklah berdosa. Kerana sesungguhnya innallaha ghafurur rahim, Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Untuk beramal dengan ayat ini dan mengambil hukum daripadanya, maka para ulama rahmatullah alaihim telah meletakkan kaedah fiqh yang berbunyi ad-darurat tubihul mahdhurat. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Darurat itu mengharuskan perkara yang dilarang, yang haram. Apakah contoh yang boleh kita laksanakan kepada kaedah ini? Antaranya ialah harus kita memakan bangkai kepada sesiapa yang kehabisan makanan ataupun tidak mampu mendapatkan sesuatu selain daripada bangkai itu. Yang kedua, harus membuka aurat untuk tujuan rawatan di hadapan doktor. Dan yang ketiga, harus tidak memotong tangan orang yang terpaksa mencuri kerana kemiskinan dan sebagainya. Kita bawa 3 contoh. Tetapi perlu diingat, perlu diawasi bahawa kesilapan kebanyakan manusia yang terjebak ke dalamnya, iaitu mereka mengambil kaedah ini berdasarkan kepada umumnya, tanpa memahami makna darurat, ataupun mereka tidak memberikan perhatian, tidak memahami, tidak meneliti kadar yang dibolehkan kepada mereka. Para ulama telah menjelaskan makna darurat agar para mukallaf tidak terjatuh ke dalam kesilapan ini. Iaitu, maksud darurat itu ialah apa yang menyebabkan manusia berada di dalam bahaya yang mengancamnya dengan kematian, ataupun hilang salah satu daripada anggotanya, ataupun bertambah sakit, ataupun seumpamanya yang boleh menghalang daripada wujudnya maslahah kehidupan, atau yang menjadikannya berada dalam kesusahan dan kepayahan yang tidak ditanggung. Dalam masa yang sama, para ulama juga menentukan kadar yang boleh dilakukan, perkara yang membawanya kepada bahaya tersebut dan boleh menghilangkan keterpaksaan yang dihadapi. Oleh itu, para ulama telah meletakkan kaedah ad-darurat tubihul mahdhurat, ataupun ad-darurat tuqaddar biqadariha. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu ditentukan kadarnya, ataupun darurat itu mengharuskan benda haram sekadar keperluan sahaja. Kaedah ini berdasarkan firman Allah SWT tadi yang berbunyi ghaira baghin wala 'adin. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin. Sedangkan dia tidak menginginkannya dan dia juga tidak melampau batas pada kadar yang dia makan. Jadi maksud ayat ini, ia tidaklah bermaksud untuk melanggar larangan Allah SWT atau menderhakai Allah. Begitu juga dia tidak bermaksud, dia tidak berlebihan dalam melakukan perkara yang diharuskan kerana darurat tadi, sehingga dia terpaksa melanggar batasan ataupun sempadan
Sempadan terpaksa tadilah. Oleh kerana itu, sesiapa yang terpaksa memakan bangkai tadi, dia tidak boleh memakannya sehingga kenyang. Dan simpan balik. Dan dia makan sampai kenyang dan bawa balik lagi. Menyimpannya lagi. Ambil sekadar yang boleh menegakkan belakangnya. Boleh memberikan dia kekuatan. Sesiapa yang terpaksa mencuri juga untuk memberi makan kepada ahli keluarganya, dia tidak boleh mengambil melebihi daripada keperluan sehari semalam. Tak ada pilihan, dia terpaksa mencuri. Tapi janganlah dia mengambil sehingga untuk 7 keturunan. Tak. Dia diizinkan untuk mengambil sekadar keperluan sehari semalam. Esok tak boleh mencuri dah, kena bekerja. Begitu juga sesiapa yang terpaksa membuka aurat untuk berubat rawatan di hadapan doktor, dia tidak boleh mendedahkan selain daripada tempat sakit saja. Dan tempat lain yang diperlukan oleh doktor untuk tujuan pemeriksaan kerana keperluan tertentu. Dia tidak boleh buka aurat bila kata harus buka aurat sebab darurat. Tapi aurat yang tertentu yang diperlukan sahaja, bukan semua. Bukan semua pakaian dilondehkan. Begitu juga seorang wanita yang terpaksa menerima rawatan, dia tidak dibolehkan untuk pergi kepada doktor lelaki kalau pada masa yang sama ada doktor wanita yang mampu melakukannya. Ini ada wanita disuka pergi pada doktor lelaki. Begitu juga doktor lelaki pergi suka pesakit lelaki suka pergi pada doktor wanita. Begitu juga tidak termasuk dalam darurat terpaksa seperti bermewah-mewah dengan dunia, menghasilkan perkara-perkara yang menyempurnakan ataupun bukan perkara asasi, mementingkan kerehatan dan mengikut masyarakat di dalam tradisi-tradisi yang diimport itu. Oleh itu, sesiapa yang mempunyai modal yang kecil tidak dikira darurat kepadanya untuk bermuamalah dengan riba dengan tujuan memperluaskan perniagaannya. Begitu juga sesiapa yang memiliki tempat tinggal yang kecil dan terpencil tidak dikira darurat yang mengharuskannya bermuamalah dengan riba untuk dia memiliki tempat tinggal yang lebih selesa. Wanita yang mempunyai suami ataupun wali yang tidak memberi nafkah dalam kehidupannya adalah tidak dikira darurat mengharuskannya untuk bergaul bebas dengan lelaki atau berkhalwat dengan mereka di tempat kerja ataupun mendapat jawatan. Wanita yang ada suami ataupun ada wali yang memberi nafkah dalam kehidupannya adalah tidak dikira darurat untuk dia mengharuskannya pergi bekerja bergaul bebas ataupun berkhalwat dengan lelaki asing di tempat bekerja. Begitu juga sesiapa sahaja dari kalangan wanita yang terpaksa mencari nafkah dan dia mendapat kerja yang tidak berlaku pergaulan bebas ataupun khalwat, dan dia mendapat kerja yang terselamat daripada fitnah, maka dia tidak dibenarkan untuk melakukan kerja yang berlaku padanya pergaulan bebas dan khalwat. Kalau ada pilihan ni bekerja tanpa pergaulan bebas, yang ni bekerja tanpa yang ada pergaulan bebas, maka dia kena pilih yang tanpa pergaulan bebas. Bahkan dia tidak diharuskan sama sekali dalam keadaan apa pun untuk bekerja dalam keadaan khalwat ataupun bergaul bebas di antara lelaki dan perempuan sebagai menolak kerosakan yang boleh mencelakakan manusia dan juga negara. Ini disebabkan kita beramal dengan kaedah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghalang kefasadan didahulukan daripada menarik kebaikan. Maka sesiapa yang sedang berurusan, maka tidak dikira darurat yang mengharuskannya untuk melakukan rasuah demi untuk memudahkan urusan yang dilakukannya. Kita lambat sangat menunggu ni, baik dia bagi, dia bayar duit pelincir, maka cepatlah urusannya. Tak boleh. Bukan darurat. Begitu juga orang yang mempunyai hubungan dengan manusia tidak dikira darurat yang mengharuskannya untuk duduk semeja dengan mereka di meja arak dan berdiam diri terhadap kemungkaran yang dilihatnya, yang dilakukan mereka. Begitu juga sesiapa yang mempunyai suami yang mengambil sikap bermudah-mudah tidak dikira darurat yang mengharuskannya meninggalkan pakaian dan jilbab serta meninggalkan adab-adab syariat dan pakaian mukminah demi mendapat pujian dan keredaannya. Itu di antara mafhum darurat yang perlu kita fahami dan dia tidak berada dalam situasi yang sama.
darurat itu dituntut ataupun dikira mengikut qadarnya. Sidang penonton kaum muslimin yang dikasihi sekalian, saya juga ingin membahaskan suatu kaedah lagi, iaitu pembagian al-amru di sini. Pembagian al-amru ataupun arahan, dan beriltizam dengan arahan ini. Lafaz al-amru ataupun perintah ataupun suruhan yang terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW memberi banyak makna. Para ulama bersepakat mengatakan bahawa makna asal al-amru ialah minta. Minta supaya dibuat. Dan dia mengandungi salah satu daripada dua makna asasi, iaitu wajib dan sunat. Inilah makna yang dikehendaki oleh hadis ini dalam sabdaan Rasulullah SAW yang bermaksud, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu. Dan perintah di sini membawa makna wajib dan juga membawa makna sunat. Kita tengok penjelasannya. Yang manakah perintah wajib? Perintah wajib apabila Allah SWT memerintahkan muslimin menerusi lisan Nabi SAW agar melakukan beberapa perbuatan yang terdapat dalil yang menunjukkan bahawa perintah itu adalah wajib. Maksudnya, mukallaf yang wajib melakukan perbuatan yang dituntut berdasarkan suruhan itu. Sekiranya dia meninggalkan perbuatan itu, dia dikenakan hukuman. Dan seperti mana sekiranya dia melaksanakannya, maka dia diberi ganjaran. Maka perbuatan itu dituntut dan dinamakan perbuatan wajib. Bila buat dapat pahala, bila tinggal dapat dosa, maka itu yang dikatakan wajib. Antara contohnya ialah perintah supaya mendirikan solat, perintah supaya mengeluarkan zakat, perintah haji, perintah berpuasa, perintah menyuruh amal ma'ruf nahi munkar, perintah melaksanakan perjanjian, menunaikan perjanjian, menunaikan penyaksian bagi sesiapa yang menyaksikan sesuatu, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, melaksanakan hukum Allah, dan adil ketika berhukum, memberi nafkah kepada isteri, memberi nafkah kepada anak-anak dengan adil, dan apa-apa lagi perkara-perkara yang baik dan halal. Dan perkara yang menunjukkan adanya perintah Allah daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mukallaf dituntut supaya melaksanakannya secara wajib dan mesti. Suruhan seperti ini wajib dilaksanakan dan tidak boleh dicuaikan sedikit pun. Para mukallaf tidak diberi keuzuran untuk meninggalkannya kecuali apabila tidak mencukupi sebahagian daripada syarat-syarat. Sebab-sebab, kurang sebab ataupun kurang syarat, syarat tak cukup ataupun sebab tidak cukup, ataupun terdapat halangan yang menghalang daripada melaksanakannya, ataupun wujud suasana yang menyebabkan orang yang melakukan tuntutan tersebut menghadapi kesusahan dan kepayahan, al-masyaqqah. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah yang memberi makna sunat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kaum muslimin melalui lisan para nabi agar melakukan pelbagai perbuatan, dan terdapat dalil yang menjelaskan bahawa perbuatan itu sunat. Iaitu mukallaf tidak diwajibkan melakukan apa yang diminta melalui perbuatan tersebut. Sekiranya dia meninggalkannya, maka dia tidak dihukum. Dan sekiranya dia melakukannya, dia diberi pahala. Bila dia tidak buat, dia tidaklah dihukum, tidak dikeji. Tapi kalau dia buat, dia akan dapat pahala. Dan perbuatan itu dituntut dengan perintah seperti mana yang dinamakan perintah sunat. Apakah contohnya? Antara contohnya ialah melakukan solat sunat, sunat rawatib. Pada setiap kali kita sembahyang 5 waktu, ada solat iringi waktu. Ataupun sunat melakukan azan, ataupun suruhan supaya memberi nafkah kepada isteri dan juga anak-anak, ataupun bersedekah kepada kebaikan sebagai tambahan kepada zakat yang telah dibayar, zakat fardu. Begitu juga suruhan supaya menerus hutang, sunat. Makan dengan tangan kanan, sunat. Dan lain-lain lagi yang telah sabit dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita diperintahkan untuk melakukannya, tetapi tidak secara ilzam, tidak secara mesti, bahkan sunat dan digalakkan.
Suruhan dan perintah ini digalakkan kepada Muslim supaya melakukannya dan beriltizam dengannya sekalipun ia diharuskan untuk meninggalkan sebahagian daripadanya. Ataupun semua sekali. Yang membolehkannya melakukannya ataupun tidak melakukannya. Sama ada untuk melakukan perbuatan tersebut terpaksa menghadapi kesusahan ataupun ia mudah untuk dilakukannya. Dan mukallaf yang meninggalkan suruhan ini tidak dikira berdosa ataupun bersalah. Dan tidak ada sebarang hukuman yang akan dikenakan kepadanya. Walau bagaimanapun, beliau dicela dengan meninggalkan sebahagiannya secara khusus ataupun dia meninggalkan secara keseluruhan. Tak bolehlah kita tak buat perkara sunat. Sebab perkara sunat itu akan menyempurnakan perkara-perkara yang wajib yang kurang dalam kewajipan kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada satu kaedah lagi, al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kalau kita berhadapan dengan kesusahan, dia boleh menarik kepada kemudahan. Umum mengetahui bahawa dalam syariat Islam ini, Allah Ta'ala bertujuan menurunkan syariat ini untuk memberi kebahagiaan. Memberi kebahagiaan kepada manusia, sama ada di dunia maupun di akhirat. Oleh kerana itu, ia datang dengan kemudahan kepada para hambanya. Dan Allah Ta'ala mendatangkan syariat itu untuk membuang kesulitan daripada mereka. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ketetapan-ketetapan itu Allah Ta'ala menghendaki kamu meroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Surah Al-Baqarah ayat ke-185. Dalam firman yang lain Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan tidak menjadikan kamu menanggung suatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Manakala Nabi SAW bersabda, Inna hadha ad-din yusrun. Inna hadha ad-dinu yusrun. Inna ad-dina yusrun. Kemudian, yassiru wa la tu'assiru. Yassiru wa la tu'assiru. Sesungguhnya agama itu mudah, permudahkanlah dan janganlah kamu menyusahkannya. Di antara perkara yang jelas yang terdapat dalam syariat Islam ialah Allah Ta'ala mengharuskan berbuka puasa di bulan Ramadan bagi orang yang sakit dan orang yang bermusafir. Ataupun bertayamum ketika ketiadaan air. Dan jika menggunakan air, boleh mendatangkan mudarat. Dan hukum-hukum lain yang dinamakan oleh para ulama sebagai rukhsah. Dalam agama Allah Ta'ala meletakkan hukum rukhsah. Rukhsah ini berdasarkan kepada apa yang sabit yang dinyatakan oleh syariat Allah dalam beberapa masalah untuk memudahkan dan tidak menyusahkan. Dan berpegang kepada hadis dalam bab ini, para ulama telah meletakkan kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kepayahan boleh membawa kepada kemudahan. Berdasarkan kaedah ini, mereka meletakkan di bawah masalah-masalah furu' fiqh. Dan mereka menjadikannya sebagai salah satu daripada asas untuk membina fiqhul Islami. Maksud kaedah ini ialah apabila seorang mukallaf menghadapi beberapa suasana yang menyusahkannya, susah untuk melaksanakannya, untuk melakukan kewajipan dan ketaatan, serta sulit untuk beriltizam dalam bentuk yang sempurna, tak boleh nak buat secara sempurna, seluruh ataupun tak boleh buat secara menyeluruh perintah Allah tersebut, maka kesusahan yang dihadapi dan kesulitan yang dihadapi itu menjadi sebab untuk dia mendapat kemudahan dan keringanan dengan cara dimudahkan pelaksanaannya dan dibuangkan kesalahan ataupun kesusahan yang ada. Dengan itu, mukallaf akan dapat melaksanakannya dan dapat mendapati kemudahan dan keluasan dalam melaksanakan tugas dan kewajipannya. Apakah contoh bagi perkara ini? Di antara contoh kepada pelaksanaan kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir ialah memaafkan sebahagian daripada najis yang amat sukar untuk dielakkan. Seperti darah, kudis, darah bisul, ataupun debu di jalanan yang biasanya mempunyai najis. Tak boleh nak elak.
masyaqqah, maka dimaafkan. Kerana membersihkan najis-najis ini akan meletakkan mukallaf itu dalam keadaan susah. Dan boleh jadi akan menyusahkannya untuk melakukan banyak amalan ibadat. Oleh itu, najis-najis itu dimaafkan. Bagi meringan dan bagi memudahkan. Tapi ada qadar dia. Ditetapkan qadar. Sedikit saja. Apakah contoh lain? Antara contoh yang lain ialah kemaafan terhadap kejahilan yang berlaku dalam sebahagian akad. Muhammad Azman minta Ustaz hurai tentang capai. Cuma saya keliru sikit. Capal kan ni? Okay. Kenapa tak ada masyaqqah ke? Ataupun ada darurat ke sehingga terpaksa pakai? Ada contoh lain tak untuk kita menghuraikan masalah masyaqqah tajribut taisir ini? Antara contohnya ialah kemaafan terhadap kejahilan yang berlaku. Pada sebahagian akad, seperti masuk bilik air yang dikenakan bayaran. Sedangkan pada waktu itu, waktu yang digunakan itu orang masuk bilik air tidak diketahui. Nak bayar kat siapa kan? Begitu juga dengan kadar air yang digunakan. Bayar 20 sen ke ataupun 15 sen ni banyak mana air boleh guna. Benda yang tidak pasti kan. Ataupun boleh mandi. Kita masuk tandas, awam. Biasa ada yang bayar 15 sen, ada bayar RM1. RM1 itu untuk mandi. Sebab banyak air guna kan. Kita bayar 15 sen tapi guna air untuk buang air ni banyak lebih pada orang mandi. Ada benda yang tak mampu kita takdirkan dia, kita kadarkan dia. Kadang-kadang kadar bayaran juga tidak diketahui dalam banyak keadaan. Jadi sukar untuk kita menentukan perkara ini dan menjelaskannya dalam setiap akad untuk setiap orang yang menggunakan bilik air. Sedangkan kita semua berhajat kepadanya dan tidak mungkin bagi mereka meninggalkannya. Masalah yang sama dengan memasuki bilik air juga telah diterangkan dalam bab mengupah. Masalah mengupah tukang cukur. Cukur ni bayar berapa? Okey, sebab itu untuk menetapkan kadar. Kita boleh meletakkan banyak masalah furuk yang baru di bawah kaedah ini, seperti kita menaiki kenderaan pengangkutan, sama ada yang besar ataupun yang kecil, kerana asal dalam syarat dalam masalah ini ialah mesti dilakukan akad untuk menjelaskan kadar bayaran dan manfaat sebelum kita menggunakannya. Jadi kadar kesusahan yang boleh membawa kepada kemudahan ini banyak. Kadang-kadang perkara ini menimbulkan kesamaran kepada para mukallaf, sehingga mereka menyangka bahawa kesusahan dan kesukaran yang sedikit dapat memaafkan mereka daripada melakukannya yang wajib dan menjadi alasan untuk mereka meninggalkannya. Bagi kebanyakan, mereka mengambil mudah dalam soal-soal agama. Mereka cuba berdalih dengan alasan-alasan agama dan mereka menjadikan alasan ini sebagai jalan untuk melepaskan diri, membebaskan diri daripada terikat dengan syariat Allah. Mereka kata saya rukhsah. Banyak rukhsah, banyak alasan yang diberikan. Oleh itu kita dapati para ulama, para fuqaha telah menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk kesusahan dan meletakkan garis panduan yang betul yang mesti diambil kira untuk kita melaksanakannya ataupun kita membuat sebab untuk kita mengambil kemudahan dan keringanan tadi. Terdapat bentuk kesusahan yang melazimi ataupun yang sentiasa bersama-sama, taklif syarak. Kesukaran ini tidak dapat dipisahkan daripadanya dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan tidak boleh dijadi kerana itu dia menjadi tabiat taklif itu sendiri. Kesusahan seumpama ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajipan ataupun meringankannya. Oleh sebab itulah harus bagi seorang berbuka pada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana teramat lapar. Sehingga dia boleh memudaratkan dirinya, bolehlah dia berbuka. Rukhsah. Kerana dia sakit ataupun juga kerana dia bermusafir. Seperti mana juga tidak harus bagi seseorang yang mampu untuk mengeluarkan belanja, menunaikan haji dan tubuh badannya sihat tapi tidak menunaikan haji lantaran kesukaran melakukan bermusafir ataupun berjauhan daripada ahli keluarga serta tanah air. Tak boleh. Dia duit banyak, badan sihat tapi sebab dia tak boleh tinggal anak, dia kata. Dia sayang tinggalkan anak, tidak boleh dia meninggalkan kewajipan tersebut.
bukan kata masyaqqah. Begitu juga tidak harus bagi seseorang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar kerana takutkan penyiksaan ataupun takutkan orang menolak dia. Begitu juga seterusnya dengan kewajipan-kewajipan lain. Ini disebabkan kesusahan tersebut adalah perkara biasa dan bukan kesusahan yang besar yang hampir tidak sunyi daripada bebanan hidup kita. Memang susah memang sentiasa ada, tapi tidak boleh kita jadikan alasan untuk kita mengambil rukhsah. Dan sekiranya kesusahan-kesusahan seperti ini memberi kesan, sudah tentu tidak ada taklif. Kalau lah susah nak solat pun susah, nak ambil semayang susah, banyak susah kita kata, maka setentunya tidak ada taklif lah. Allah Ta'ala tidak akan suruh. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala ingin memberikan pahala kepada kita untuk arahan-arahan dan perintah-perintah tadi. Dengan sebab itulah, kalau sekiranya kesusahan-kesusahan seperti ini memberi kesan, sudah tentu tidak ada taklif dan tidak akan terbinanya syariat. Dengan itu akan hilanglah maslahah para hamba berada dalam kehidupan di dunia ini. Sidang kaum muslimin yang dikasihi sekalian, ada dua bentuk kesusahan yang bukan dari tabiat taklif. Dan dalam banyak keadaan, kewajipan akan gugur. Ini merupakan di antara perkara yang mendatangkan ataupun melebihi kadar taklif ketika berada dalam kesuasana biasa. Kesusahan ini terbentuk dalam dua peringkat. Yang pertama, meletakkan mukallaf dalam kesusahan dan kesempitan yang ringan, seperti perjalanan yang dekat, kesakitan yang ringan, ataupun hilang manfaat kebendaan. Kesusahan-kesusahan seumpama ini tidak memberi kesan dan tidak diambil kira dalam beriltizam dengan kewajipan. Kerana maslahah akhirat dan dunia yang diperolehi oleh para mukallaf dengan mengerjakan kewajipan-kewajipan tersebut mengatasi kesukaran yang dihasilkan oleh kesusahan tersebut. Dan ianya didahulukan daripada menolak kesusahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kesusahan tambahan yang mengancam mukallaf, yang boleh membawa bahaya kepada dirinya sendiri ataupun kehormatan ataupun hartanya. Contoh, orang yang mampu mengerjakan haji dan dia mengetahui bahawa di tengah perjalanan tersebut terdapat penyamun, ataupun dia takut manusia mengambil peluang daripada ketiadaan dirinya untuk mencuri hartanya, ataupun mengkhianati, buat jahat kepada ahli keluarganya, ataupun seumpamanya, yang mana dia kira bahawa itu kesukaran dan kesempitan pada uruf orang berakal dan beragama. Jadi kesusahan seumpama ini diambil kira oleh syarak dan memberi kesan pada taklif. Kadang-kadang ia membawa kepada gugur atau diringankan taklif itu kerana pada kebiasaannya ia adalah di antara perkara yang tidak mampu ditanggung. Dan tidak memberikan perhatian kepadanya kadang-kadang boleh menghilangkan banyak maslahat yang dijaga oleh syarak bagi para mukallaf. Alasan untuk tidak pergi haji, kenapa? Saya boleh pergi haji, Ustaz, tapi kalau saya pergi haji, siapa anak saya ni bahaya, tak ada orang jaga, kan? Tak ada orang nak suruh, nanti bahaya. Ataupun rumah saya ni, rumah saya ni di hujung kampung, selalu banyak kecurian. Kalau saya pergi haji 40 hari, nanti rumah saya ni orang masuk, orang rompok, ataupun dengan rumah-rumah saya orang curi, orang angkut rumah saya, kan? Sebagai contoh. Jadi dalam situasi ini, itu dipanggil kesusahan yang boleh membawa masyaqqah dan diberikan keringanan dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya rasa cukup setakat itu dulu perkongsian kita pada pagi ini. Dan sambungan daripada topik ini, insya-Allah kita akan baca lagi, kita akan bincang lagi apakah kesan-kesan yang lain. Kesukaran yang macam mana? Ada kesukaran yang tidak gugur. La yasqutul maisur bil ma'sur. Ada yang mudah tidak akan gugur dengan sebab yang payah. Apakah contohnya? InsyaAllah kita akan bincangkan lagi dalam pertemuan yang akan datang. Cukup setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kepada yang memberi salam, yang bertanya dan juga yang mendoakan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.